أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسول الله الكريم. الفاتحة. بسم الله الحمد الرحمن مالك إياك اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua boleh dengar clear ke? Boleh lah. Masya Allah. Allahu Akbar. Maafkan saya. Saya hanya orang biasa saja sampai. Tapi sambutan kalian buat saya. Saya hanya orang biasa. Wallahi. Tujuan saya hanya nak sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sambutan macam ni tak pernah dalam kerja dakwah saya. Baiknya Allah. Baiknya Allah. Saya yakin dan percaya ini aturan Allah. Dan kalian adalah pilihan-pilihan Allah. Masya Allah. Mulianya hati kalian menyambut kami pendosa-pendosa yang nak sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya hati kalian. Masya Allah. Walaupun sepanjang nak masuk tadi hampir muntah. Ya Allah. Tapi ini baru nak berperjuangan, betul tak? Saya datang, kalau saya ni orang yang muda, saya adalah adik kepada kalian. Tapi kalau saya yang tua, saya adalah kakak pada kalian. Tapi kalau saya yang kecil jauh lagi, saya adalah anak kalian. Kerana kita adalah bersaudara, betul tak? Terima kasih Ustazah Hidayah. I love you so much. Wallahi. This is the first time people celebrate welcoming me. Masya Allah. Saya rasa nak buat dakwah pun tak apa. Hari ini Allah bantai jiwa saya sebenarnya. Izinkan saya titiskan air mata dahulu. Benar, bila kita buat kerana Allah, Allah hadirkan orang yang mulia di sisi kita. Mahalnya anugerah Allah Islam dalam diri kita, betul tak? Belum pernah saya mulakan majlis, saya titiskan air mata. Tapi saya sampai depan pintu, Allah beri saya rasa
Ini ujian Allah buat saya sebenarnya. Ya, buka majlis dengan air mata. Saya percaya inilah rahmat Allah buat apa nama tempat ni? Kampung Lasah. Kampung Lasah. Semoga Allah jadikan kalian penghuni syurga Allah tanpa dihisab. Wallahi, saya tak boleh cakap. Selalunya kita pergi tempat-tempat mereka sediakan pelamin, tapi hari ini Allah sediakan bakal penghuni syurga Allah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Sebutlah nama kami, ya Rasulullah, ya Habibullah. Perhimpunan kami tidak lain tidak bukan hanya melahirkan rasa cinta kami kepadamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini doa engkau diterima lagi, ya Rasulullah. Kami pendosa dihimpunkan untuk bersatu demi meraih cinta darimu, membalas balik cintamu, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Syukur lagi dan lagi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Allah yang mana satu kita nak dustakan. Benar apa yang Allah sebut, ya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan dapat apa yang mereka usahakan. Kita usaha sungguh-sungguh demi agama, kita lawan sombong kita, ya, kita buang, ya, urusan atau yang melalaikan urusan dunia yang sementara demi persediaan kebahagiaan akhirat abadan abada. Ya, Allah beri kita peluang untuk bersatu hati. Betul? Betul? Sahabat-sahabat syurga yang dimuliakan Allah, ya, makcik-makcik, pakcik-pakcik, ya, datin-datin, puan sri, ustazah, boleh ke depan saja kursi tu, tak ada masalah. Semua dah tak tahan nak masuk pun boleh, dalam yang ada kosong. Rapatkan lagi saf kita depan boleh isi lagi. Bagi peluang, punya ramai 2 kemah kat belakang tu. Saya rasa tak apa, biar kita himpit-himpit, ya, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuhkan 2 kemah tu, masuk dalam ni semuanya. Masuk, ya, depan lagi, boleh rapat lagi, insya-Allah. Boleh rapat lagi. Boleh rapat lagi. Ada ruang lagi. Masuk. Yang boleh duduk bawah, bila sila masuk. Yang tak boleh duduk bawah, duduk atas kerusi lah. Yang siapa boleh duduk bawah, kita masuk lagi. Kita rapat-rapat. Ada, boleh. Rumah ni 500 orang pun boleh. Ni kediaman ke atau tempat untuk dakwah? Kediaman siapa? Kakak pada Ustazah. Mana? Oh, Masya Allah. Hebat Allah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wallahi, sambutan macam orang nak kahwin, ya. Saya sedang kahwinkan jiwa saya dengan kalian sebenarnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih daun keladi. Jangan serik, jemput lagi, ya. Hati-hati, hadirnya saya bantai hati. Ya. Ustazah kena bantai malam. Tak sedih, ya. Allahu Akbar. Ya. Hidup kita ni, Masya Allah, tabarakallah. Allah bagi kita pilihan, betul tak? Betul tak? Allah bagi kita pilihan, nak syurga atau nak neraka. Sebab apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan usaha melainkan dengan izin Allah. Betul tak? Allah tak pernah, ya, Allah tak pernah zalim kepada kita. Malahan kita nak zalim pada diri kita, Allah masih hantar peringatan. Betul tak? Betul tak?
Ya, betapa maha baik Allah, maha kasih Allah pada kita. Kita berkumpul hari ini, sebenarnya kita nak laungkan satu kalimah, kalimah thayyibah, kalimah keramat, kalimah kasih sayang, iaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ingat, Allah izin yang baik, Allah izin tak baik, betul tak? Sebab Allah itu yudillu ma yasha. Allah boleh sesatkan sesiapa yang dikehendaki, wa yahdi ma yasha. Allah boleh bagi petunjuk kepada sesiapa yang kita kehendaki, yang Allah kehendaki. Jadi kalau siapa yang datang ada sombong, letak sombong tu dekat belakang pakcik tu, luar pagar terus, luar pagar terus. Ini bukan tempat orang sombong, betul tak? Betul. Ini tempat orang bersatu demi cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul. Kita pendosa, tapi Allah pilih kita berhimpun dekat sini, betul? Betul. Kita pendosa, Allah bagi peluang kepada kita lagi, setuju? Setuju. Maka hantarkan diri kita, cinta yang datang daripada yang memberi cinta, Allah Subhanahu wa taala, yang mempertahankan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh kepada Allah dan kekasihnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya, saya percaya, ya, hidup kalian tak pernah tinggal daripada majlis ilmu, betul tak? Izinkan saya bantai jiwa kalian, boleh? Boleh? Ya. Tapi saya belum masuk lagi bantai. Masya Allah. Ya, saya nak curi hati kalian dengan Islam, tapi kalian berjaya curi hati saya untuk hidup dengan Islam lagi dan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya. Ini yang dinamakan kasih sayang Allah, betul tak? Betul. Kita semua sama, tak ada beza. Kita adalah adik-beradik, datang daripada datuk kita Nabi Adam alaihissalam, betul? So kita kena selamatkan semua orang, bukan di sini saja, bukan di Sungai Simpun saja, bukan di Perak, tetapi seantero dunia, betul? Ya. Sebab doa seseorang itu kepada muslim yang lain, seorang muslim kepada muslim yang lain, tidak ditolak. Jadi kita kena wajibkan diri kita doakan semua orang. Dan tak pilih dia pendosa. Allah kata benci dosa, bukan benci pendosa, betul tak? Pandai tak saya cakap ni? Lantak pi kan? Lantak pi lah. Sejak semalam baru belajar satu ayat. Kau ingat teman tak pandai cakap ni? Tak kenal, tak cinta, betul tak? Tapi sekali bertemu cinta sampai syurga Allah. Betul? Ya. Jangan teruja dengan saya, tetapi teruja dengan peluang dari Allah, betul tak? Jangan teruja dengan saya, tetapi ingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, kita tak duduk macam ni, betul tak? Utusan Allah diturunkan, ya, untuk rahmat semesta alam. Maka kita umat kekasih Allah, rahmatul lil alamin. Kerja kita bersatu, bukan pemecah belah, betul tak? Kerja kita sampaikan kabar gembira, tetapi bukan ngomong-ngomongkan cerita yang buat hati kita terluka, betul? Jadi kita kena ingat, hidup ini Islam itu dua saja. Taat kepada Allah, hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, hidup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar kita impikan syurga Allah, maka kita kena perbaiki hablum minallah dengan yang empunya syurga tadi, betul tak? Dan kepada yang akan duduk di syurga Allah, iaitu kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maha baik Allah. Ya. Jadi hari ini kita nak perkemaskan diri kita. Perkara yang paling dekat dengan kita apa? Mati. Dah beli batu senyasan siap belum? Oleh kerana saya datang dari jauh, saya bagilah satu rap kat kalian. Jangan
nak mengada. Siapa kata malam masih muda, mati bila-bila masa. Jangan lupa, takut sia-sia, rupanya keranda sudah ada. Betul tak? Betul. Ya. Islam ni, kalau kita bawa sungguh-sungguh, baca Quran hari-hari, jaga solat di awal waktu, ya, kisah dengan solat kita, ya, mantapkan solat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah setiap hari. Orang hina kita, kita doa baik-baik, betul tak? Orang zalim pada kita, kita maafkan dia walaupun menyakitkan. Kerana itu yang ditinggalkan oleh kekasih Allah baginda Rasulullah SAW, betul tak? Ya. Kalau di antara kita ada yang maaf tetapi tak boleh lupa, itu bukan namanya maaf, betul tak? Bukan maaf. Orang yang maaf ini orang yang ikhlaskan ketaatan dia kepada Allah, betul tak? Ya, mukhlisin lahuddin, ikhlaskan ketaatan. Ya, ikhlaskan ketaatan. Kenapa? Sebab Allah kata, bila kita ikhlaskan ketaatan, kita akan balik kepada Allah sebagaimana kita dilahirkan. Nak tak kita balik dalam keadaan bersih? Nak tak? Maka kita wajib bersihkan hati kita. Wajib. Orang zalim dengan kita, kita nampak orang zalim dengan kita, tapi kita tak nampak kita zalim dengan diri sendiri, betul tak? Ya. Apa yang buat kita zalim pada diri kita? Islam ada pada IC tetapi bukan pada hati, betul tak? Ya. Bila kita ada perasaan nak buat baik, kita suka tangguh, betul? Orang yang tangguh buat baik dia rugi. Sebab Allah bagi kita nak buat baik, sebab kita pilihan Allah, betul tak? Ya. Hari ini kalian datang, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, buka dengan berkasidah, buka dengan lantunan berselawat ke atas kekasih Allah. Ini dah ditulis di Lauh Mahfuz Allah sebenarnya. Nama kita tersenarai tetapi belum confirm ke syurga, betul tak? Ya. Sebab datuk kita daripada syurga, maka kita ni orang syurga tapi belum jadi ahli lagi, betul tak? Cara kita nak orang kata bahasa mudah yang dipahami lah, kita nak register diri kita sebagai ahli syurga. Jaga hati, jangan buat jahat dengan Allah, manusia dan makhluk, betul tak? Ya. Ini sebenarnya apa ada pada tudung labuh. Kalau kita tak labuhkan hati dan sombong kita, betul tak? Ya. Ya. Apa ada pakaian yang lebar, yang luas, kalau kita tak luaskan minda kita untuk turun padang bantu agama, tak boleh bersyarah, bangun tengah malam, nangis pada Allah, hantar bantuan dengan doa-doa yang luar biasa, betul? Iya. Tak ada alasan kata tak boleh tolong agama, betul tak? Kita kata kita cinta Nabi SAW, Nabi SAW usaha kepada kita daripada solat 50 waktu jadi 5 waktu. Itu pun banyak sangat remehnya, betul tak? Banyak sangat komplain. Ya. Jadi sebab itu kita kena main peranan. Bila kita renung-renungkan hari ini, mungkin sebentar lagi di antara kita akan balik pada Allah, betul tak? Andaikan sekarang kita pasang niat baru, ya Allah, ampunkan aku kerana aku telah zalim kepada diri aku daripada awal aku dilahirkan sampai hari ini, ya Allah. Hari ini baru aku sedar, hidup aku hari ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingatlah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu selain daripada menyembah dan beribadah kepada Allah, betul tak? Ini dalam Al-Quran, bukan daripada buku saya, daripada Al-Quran, wahyu Allah yang penuh dengan petunjuk dan hidayah, betul? Kenapa kita disuruh rajin baca Quran? Kenapa kita disuruh berdamping dengan Al-Quran? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kerana Al-Quran itu mukjizat yang dihantar kepada kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Kita umat yang bertuah kerana mukjizat ada dalam rumah, betul tak? Betul tak? Betul. Tetapi mukjizat itu bukan untuk hiasi rumah kita, tetapi hiasi jiwa kita, betul tak? Ya. Kita pandai beri Quran yang tagging-tagging cantik-cantik, warna-warni, betul tak? Kenapa kecantikan Al-Quran tadi tak hias hati tadi untuk cantikkan, betul tak? Ya, ingat Al-Quran yang kita beli,
Kita tak guna, takut dia masyarakat jadi saksi. Aku ada dalam rumah sekadar hiasan rumah. Wa na'udzubillah min zalik. Betul tak? Ya. Saya lama pakai Quran tu dah buruk sangat, sampai muka surat tu dah hilang. Orang hadiah kat saya seorang makcik daripada Kuala Sungai Baru, Melaka, ya, lebih 20 tahun. Saya ingat lagi dia sampai hari ni. Kenapa? Kerana kita kenal kerana Allah. Aku pandang kau dengan pandangan Allah. Betul tak? Sebab tu Allah bagi akal yang Allah bagi ni, ingat kau makcik sampai hari ni. Tak pernah putus-putus doakan makcik tu, ya. Bila pakai Quran tu, datang satu budak Arab, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dia panggil saya Habibji. Ya, kenapa? Wah, Quran ni pakai berapa lama? Saya kenal, kenapa? Sebab Quran tu dah lusuh. Dia kata nak tukar baru. Saya kata jangan kau pandai-pandai tukar baru. Yang satu pun tak habis baca, betul tak? Betul tak? Tapi hari ni bila buat dakwah, banyaknya Quran orang bagi, tapi bagus, saya boleh bersedekah pula, betul tak? Hantar Quran cantik-cantik, tak kira jalan, betul? Nanti tak baca, dah satu kerja nak kena jawab dengan Allah, betul tak? Ya. Apa yang nak dikedekutkan? Allah hadiah kita Quran, kita hadiah ke orang lain, betul tak? Ya. Ini yang Allah nak dalam hidup kita. Allah bagi mata, telinga, kaki, tangan. Allah bagi Islam, Allah bagi sihat, Allah bagi umur, Allah bagi masa. Guna balik kepada Allah, betul? Ya. Bukan kita guna untuk kejahatan. Kita lahir sebagai Islam. Wa na'udzubillah min zalik. Takkan kita nak balik sebagai orang kafir, sombong dengan Allah, betul tak? Sebab itu kita wajib baca Quran. Wajib baca Quran. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tinggalkan Quran semata-mata untuk umat akhir zaman, betul? Ya. Ya. Sedangkan Nabi dan Rasul, ya, yang terdahulu, sabiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mukjizat dalam tangan mereka. Mereka tak tinggal pada umat, betul tak? Tapi kita ni sangat bertuah, ya. Sebab kita pilihan Allah, betul tak? Kita umat pilihan Allah, umat kekasih Allah. Sebab itu Allah bagi kita kelebihan. Satu kebaikan, 10 ganjaran, betul tak? Sebut saja salam ke atas Nabi SAW, Allah dan malaikat balas, betul? Masya Allah. Ya. Keistimewaan ni jangan biar jadi kabur. Keistimewaan ni jangan biar berlalu pergi sebab kita sombong, ikut langkah syaitan, ikut bisikan nafsu jahat. Ini kita kena ingat. Sebab tu Islam ni wajib keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khulu fis-silmi ka'afah, masuklah kamu dalam Islam itu keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatin syaitan, jangan kamu ikut langkah syaitan. Innahum lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan musuh kamu yang nyata dan terang, betul tak? Ya. Senang aja kalau kita nak beza. Yang jahat itu dah tentu syaitan ajar, betul tak? Jaga aurat sempurna, perasaan hebat, syaitan, betul tak? Dia dah jaga aurat sempurna, kena low profile, betul? Kena jadi humble, rendahkan diri, buang sombong, ya. Kalau kita banyak buat kebaikan, Allah bagi peluang kita buat kebaikan, tetapi hati-hati sebab syaitan itu licin, betul tak? Dan buat baik perasan pula pergi tulis kat social media, aku baru tolong bunga binti ranting, betul? Kat sini nak kena jaga, jangan selalu sebut nama, kena marah kan? Ya. Selagi selalu sebut Aminah Ali, nama saya Aminah Ustazah minta maaf. Ya, takut juga. Ya. Jadi sebab itu kita kena ingat, kita lahir sebagai Islam, wajib pertahankan Islam. Ya ayyuhallazina amanu, ya, kullu fi silmi kafah. Apa maksud dia? Masuk dalam Islam seluruh tadi. Wajib jaga solat, Quran kena baca, aurat wajib sempurna, zikir kena jalan, selawat kena ada, buat baik jangan batas-batas, betul tak? Buat baik bukan sebab nak dia balas baik, betul tak? Sebab semua yang kita buat tu untuk Allah. Tapi ending of the day, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, yang dapat redha siapa? 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 Kita dah guna kemudahan Allah bagi, balik pada Allah. Masya Allah, Allah beli jiwa kita, harta kita, sehat kita, umur kita, masa yang Allah bagi tadi dengan syurga Allah. Allahu Akbar. Hebatnya Allah, betul tak?
Tapi ramai di kalangan kita sombong dengan Allah, betul tak? Sombong, ya. Dia rasa yang tak nak berubah dengan perangai tak nak berubah, yang dah berubah pula dengan perangai yang dah berubah, betul tak? Yang tak berubah sombong dengan cara dia ingkar, yang dah berubah pula sombong dengan perasaan hebat, betul tak? Tak boleh. Tak boleh. Baik ni, baik betul-betul dengan hati yang ikhlas kerana Allah. Kita dah sebut hari-hari dalam doa iftitah kita, ingat tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah sebut hari-hari, betul tak? Satu hari 5 kali fardu, betul tak? Dan dalam umul kitab kita baca, tak payah ambil ayat jauh-jauh, ambil ayat 4 dan 5. Maliki yaumiddin. Allah itu raja hari pembalasan. Kita sedar Allah tu raja hari pembalasan. Tapi boleh tak takut? Dah solat keluar-keluar, tengok bunga lalu, bunga ni apa tak ada kerja lain, berkata orang. Betul tak? Ini yang berlaku, betul tak? Ada siapa boleh mengaku dia confirm syurga hari ni? Saya yang dah 18 tahun buat kerja dakwah, hari-hari Allah uji saya dengan air mata, Allah uji saya dengan hati, Allah uji dengan perasaan emosi. Belum confirm syurga Allah, belum. Tetapi bersyukur sebab Allah pilih untuk bertemu dengan kalian bakal penghuni syurga Allah. Masya Allah, ya. Saya sangat perlukan doa kalian. Begitu juga kalian perlukan doa kami yang musafir ni, betul tak? Ya. Doa musafir, doa yang tidak ditolak, betul tak? Ya. Hari ini kita kena bersyukur. Sebab apa? Ada kawan-kawan kita nak sampai, tak sampai-sampai. Sebab apa? Ujian, betul? Ya. Kita yang nak sampai ni saya percaya, bila perancangan dekat sini kita buat? Ada seminggu? Ada sebulan? Dekat sini lebih kan? Ke baru lagi? Baru 2-3 hari? 2 minggu? Masya Allah, 2 minggu? 2 hari? 2 hari? Untung 2 hari. Ya. Saya kalau bukan kerana adik saya Allah takdirkan, telefon saya, mai lah buat dakwah kat Perak pula, dia kata. Kenal adik saya kan, Ustaz Muhammad James, yang comel-comel tu lah, yang suara pun lebih kurang, adik-beradik. Ya. Masuk dekat YouTube, masuk cari Ustaz Muhammad James, lagi bantai dia. Ya. Tapi mereka-mereka ni, adik-adik saya ni orang-orang hebat. Mereka punya pengajian, Masya Allah, Tabarakallah. Ada? Sampai sini? Ya. Okey, kita berhenti sekejap azan ya. Hati azan. Salli wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu balik kepada kita cerita tentang diri kita. Hari ini kita bercakap tentang diri kita, tak payah cakap tentang orang lain, betul tak? Sebab kita semua impian kita nak ke syurga, betul tak? Bila kita kata impian kita nak ke syurga, salah satu tiket untuk ke syurga adalah redha Allah, betul tak? Redha Allah. Bila kita sebut redha Allah, maka kita kena ingat banyak benda kita kena buat pembetulan kalau kita tak tahu sebelum ni. Nak redha Allah, kena redha dengan ujian Allah, betul tak? Ya? Nak redha Allah, kena berpuas hati dengan apa ketentuan Allah, betul tak? Ya. Sebab apa? Sebab Allah redha 20 tahun, 30 tahun dosa-dosa kita. Hari ini Allah pilih peluang duduk dalam majlis ilmu, betul tak? Ya. Hari ini kita kena ingat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan, kita nak redha Allah, kita tak redha dengan ujian Allah. Kita nak Allah ampunkan dosa kita, kita tak ampunkan dosa orang yang zalim dengan kita. Agak-agak dapat ke? Tak dapat. Hati yang baik, dia akan salahkan diri dia, dia tak salahkan orang yang zalim dengan dia. Sebab dia tahu apa saja yang berlaku dekat dia adalah cermin diri dia, betul tak? Iya. Ini cara kita didik hati kita. Kita tengok kekasih kita, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi dizalimi, berdarah, pecah muka, kaki tangan semua habis luka. Ya. Tapi tetap buat baik dengan semua orang, betul tak?
Sebab itulah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak akan sempurna iman seseorang, ya, selagi mereka tidak mencintai aku lebih daripada mencintai kedua orang tua, anak atau manusia itu semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Kenapa Nabi SAW bagi tahu, aku kekasih Allah, boleh usaha nak buat yang terbaik, engkau umat aku yang dapat peluang yang besar tak nak buat baik. Betul tak? Ya. Sebab itu kita kena ingat, hidup ini adalah buat baik kepada semua orang. Kita buat baik dengan jiran sebelah, jangan harap dia balas balik. Kita buat sebab Allah suka. Betul tak? Dan Allah dah sebut, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah bersama orang yang berbuat baik. Kita buat baik dengan orang kampung, jangan sibuk, oh esok kenduri dia orang datang tolong aku. Tak payah. Kita buat baik kerana Allah, Allah akan hadirkan orang yang lebih baik. Betul tak? Itu sebenarnya. Ini kita kena ingat. Ya, saya tak mungkin pakai benda ni. Pelik ke saya salah pakai? Bosan aku. Jadilah dapat tak siang kat luar tu. Ke kepala besar. Ha? Saya maaf lupa kamera. Tak baru tahu saya. Tak. Sejatuh. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Aku digantung. Ya. Jadi sebab itu kita kena ingat, kita hari ni kena sambung kerja Nabi SAW. Kita tak boleh jadi seperti Nabi SAW, betul tak? Tapi kita boleh ikut cara yang Nabi tinggalkan buat kita. Sebab itu Islam itu datang dengan dua penjuru, taat kepada Allah, hidup dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa kena hidup dengan cara sunnah Nabi SAW? Andaikan solat kita tak cantik, tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya, kita buat kerja dakwah, ajak orang jadi baik, ingatkan orang, doakan orang, akan bantu tampung buku amalan kita. Betul tak? Iya, ini janji Allah. Sebab itu kita wajib buat dakwah. Dakwah pertama adalah dakwah diri kita, nasihat kita. Betul tak? Ya. Janganlah kita sebelum buat apa-apa nak hukum orang. Tak payahlah bagi tahu dia saat gini ingat aku pandai. Astagfirullahalazim. Hidup ni memang kena pandai, tetapi bukan sombong. Betul tak? Betul tak? Hidup ni wajib pandai supaya tak kena tipu. Betul tak? Bukan untuk sombong. Hidup ni kena ada ilmu supaya kita boleh berkongsi, ajak orang balik pada Allah. Bukan ada ilmu nak uji orang. Betul tak? Iya. Allah suruh kita buat baik, sebar kebaikan, supaya kita balik dalam keadaan Allah redha dengan kita. Betul? Sebab itu kita wajib taat kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi redha. Allah nak bagi redha. Ya, kalaulah sebelum ni kita solat, kita baca Quran, kita jaga aurat, kita bangun tengah malam hari-hari, tetapi hati kita masih lagi duk buat jahat, kata orang, hina orang, sindir orang, perli orang. Sekarang nak perli tak payah pakai mulut, tulis saja. Betul tak? Betul tak? Ha? Kita lupa apabila dibangkitkan di Yaumil Mahsyar, dalam Yasin dah sebut, mulut dikunci, anggota lain bersuara. Betul tak? Dan yang paling bahaya, dosa yang tinggal di social media, tidur pun dosa mengalir. Betul tak? Astagfirullahaladzim. Ini kita kena ingat, Allah bagi kita social media untuk kita social media tolong agama. Dalam ni ada dekat apa? Dekat 100 lebih. Betul tak? Ni 100 lebih orang. Kalau masing-masing guna WhatsApp, guna TikTok, guna Instagram, guna Facebook, guna kilogram ke kilometriko, tak kisahlah. Ya. Hari-hari 100 lebih ni bagi tahu, jom jaga solat. Sebelum kita disolatkan, cukup 100 hari, percayalah. Ya. Kita akan tengok ada perubahan dalam hidup kita. Walaupun bagi kita kecil aja tulis untuk agama, tetapi di sisi Allah sangat besar. Betul tak? Ya. Kalau tidak, tak adalah pelacur yang bagi anjing minum air dengan kasut tu syurga tempat dia. Betul tak? Ya. Allah tarbiyah kita. Ya, kita berdosa 20 tahun, 30 tahun lalu, tetapi tak payah nak ingat benda tu. Hari ni ambil peluang baru. Betul tak? Hari-hari baharuikan iman kita, hari-hari perbarui solat kita, mantapkan solat kita, betulkan hati kita. Macam mana hari-hari kita nak hidup pinggan-pinggan baru, hari-hari hati kita kena baru. Betul tak?
Boleh tak pagi tadi makan nasi lemak, tengah hari makan pinggan sama, bubur pula nasi, lauk apa, daging salai? Boleh? Ha? Boleh tak? Boleh kan? Pagi makan nasi lemak, ada bekas nasi lemak, petang kan, tengah hari kan, kita letak nasi juga dalam pinggan tak basuh tadi? Boleh? Elah lagak. Pinggan tak bersih, tapi hati tak bersih, betul tak? Elah. Dia main panas je lah. Betul. Tang kita tu nak bersih sangat konon. Ya. Lah pinggan bersih tadi duk mengata kat Pak Mat tempe pon-pon-pon tu. Ini sebenarnya kita tengok, betul tak? Nak makan pandai kita cuci, hati pandai guna, pandai jaga, betul tak? Sebab ini bukan kita punya, ini Allah punya. Hatta Allah juga bagi gerak-geri untuk kita jadi lebih baik, betul tak? Tetapi bukan sombong, perasan baik. Ini kita kena ingat. Sebab itu hari-hari kita kena tolong agama. Wajibkan diri semua yang ada dalam ni. Saya datang bukan nak ajak jadi apa, nak mengajar jadi ustaz-ustazah, tak. Tapi saya nak mengajak, jom kita tolong agama Allah. Bukan susah, sumber dah ada. Dakwah hujung jari, dakwah hari-hari, betul tak? Tak payah keluar pun. Hari ni nak dengar ceramah pun tak datang pun tak apa. Ni dekat depan kita duduk. Terima kasih ustazah datang kampung saya Lasah. Tak siapa dia tak tahu lah. Dekat sini ni. Ada dekat sini. Alamak, ustazah tahu aku. Ya. Ini kita kena ingat. Social media, kalau orang Jerman kata, kalau social media kita guna untuk baik, dia jadi baik, betul. Tapi kalau guna tak baik, dia jadi sosial. Faham? Faham? So jangan buat, ya. Betul tak? Bagi tahu dekat anak kita, nak ustazah dari Jerman main. Lahir kat Malaysia. Dia bagi tahu betul sangat. Social media kalau guna baik jadi baik, tapi kalau guna tak baik jadi sosial. Betul tak? Iya. Sebenarnya ini cara kita tarbiyah diri kita. Hari-hari kita nak buat benda jahat, rupanya kita lupa. Mati dekat, mati tak sampai taubat, apa pun tak dapat, betul tak? Dapat, tapi apa? Azab. Azab kan? Sebab itu kita disuruh baca Quran. Dalam Al-Quran tadi Allah sebut apa? Aku jadikan kamu pilihan. Aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, bayangkan. Dan Allah suruh kita berlaku adil. Dan Allah suruh kita layak sampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Ini tujuan kita, betul tak? Bagi tahu yang baik, ajak orang tinggalkan jahat. Itu kerja kita. Kita solat, kita baca Quran, kita berzikir selawat, tapi kita tak buat benda tu, semua tak jalan. Hati-hati. Sebab matlamat kita adalah apa? Dalam Quran dah sebut. Tujuan kita tadi sebagai kuntum khairu ummati, sebaik-baik umat adalah mengajak orang kepada amal ma'ruf nahi munkar. Ini kita kena ingat. Ustazah, saya tak ada kekuatan nak buat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa isu tak ada kekuatan? Bukan tak ada kekuatan, kita dengar bisikan syaitan. Kau jangan cakap, nanti dia kata kau ustazah nak kena keluar dalil-dalil pula, betul tak? Tak usah duk dengar bisikan-bisikan tu. Ya, kalau kita ajak dia solat lah, jom solat, amboi dah jadi ustazah. Nabi kata sampaikan walaupun sepotong ayat, betul tak? Isu ustazah tak ustazah, kau faham tak? Ustaz tu guru lelaki yang bawa agama, betul tak? Ustazah tu guru perempuan. Ya. Hari ni kau nak panggil aku ustazah pun tak apa, tapi tak ada lesen, betul tak? Betul tak? Orang kita hari ni pelik-pelik. Kita pakai tudung labuh elok sikit, dia kata ustazah. Padahal itu perintah Allah, betul tak? Betul tak? Kau ni belajar mana? Fatwa Firaun. Tiba pula pakai tudung labuh, katanya apa? Ustazah. Siapa kata? Semua kita kalau pakai tudung labuh semua ustazah. Alhamdulillah. Betul tak? Kan? Ya. Sebab tu kita kena ingat, tujuan kita berkumpul, bagaimana kita nak manfaatkan masa yang Allah bagi pada kita sekarang. Ingat,
Tujuan saya datang nak ajak kalian semua balik kepada Allah, tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan bawa ibadah seorang-seorang aja. Betul tak? Ingat, ya, kalau 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang tak dapat agama, kita duduk situ agak-agak senang masuk syurga kan? Bukan senang. Sebab itu kita ambil peluang guna social media. InsyaAllah bukan 40 je, lebih Allah izinkan. Betul tak? Ya. Dan bila kita dah buat sesuatu kebaikan, minta Allah bantu kita buang sombong. Hati dijaga. Dia buat baik lebih sikit 3 hari dia datang sombong. Hari pertama dia okey lagi, hari kedua dia okey lagi, tapi hari ketiga dia jadi sombong. Betul tak? Sebab dia perasan, aku boleh buat benda sama lah. Kau tengok tak hebat tak aku? Bahaya. Ini yang berlaku. Betul tak? Betul tak? Yalah, yang jawab betul sebab dia buat. Betul tak? Kita tak boleh lari. Itu perangai kita tak? Tetapi ingat, benar kita ni pendosa, bukan alasan untuk kita terus buat dosa. Betul tak? Benar iman kita keluar masuk, tetapi bukan itu alasan untuk kita buat perkara yang Allah benci. Betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Kalau racun itu dosa, ya, penawar dia apa? Taubat. Taubat. Innallaha yuhibbu tawabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Istighfar. Allah kata dalam Quran, Allah tidak akan menyeksakan orang-orang yang sedang bertaubat. Ya, sebab apa? Sebab kekasih Allah tak tinggalkan taubat dan istighfar. Nabi SAW bersabda, demi Allah, aku bertaubat dan beristighfar 70 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW confirm syurga. Betul tak? Masih lagi bertaubat istighfar. Kita ni tak tentu arah. Bertaubat dia berkira. Taubat masa bila? Anak-anak periksa, buat taubat ni, buat solat hajat. Betul tak? Betul tak? Ustazah macam tahu je. Habis saya ni lahir kat Malaysia, ya. Kehidupan Malaysia ni pun jiwa saya. Betul tak? Ingat saya tak makan belacan ke? Saya pun makan belacan, cuma saya tak makan budu dengan apa? Cenjaluk. Tempoyak insya-Allah. Tapi tempoyak cara saya, ambil durian fresh masuk dengan cili. Dia tak pegang-pegang. Dia tak suka pegang-pegang. Ya. Ya, sebab ada orang alim bagi tahu kat saya, kalau nak berjaya dalam agama, jangan makan benda yang simpan-simpan. Jadi saya tak amalkan. Alhamdulillah. Walaupun pengajian biasa-biasa, tapi Allah bagi peluang yang sentiasa luar biasa untuk agama. Ya. Bukan nak bangga, tetapi bersyukur agar peluh ini menjadi saksi bahawa di depan saya mereka-mereka akan dipegang tangannya sama-sama bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini sebenarnya, ini yang kita kena ada. Betul tak? Ya. Hidup hari ini, bila Allah bagi peluang, guna peluang tadi supaya peluang tadi jadi bekalan dan amalan yang baik supaya bantu kita di alam kubur. Betul tak? Sebab itu Allah perintahkan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadikanlah diri kamu yang pembela agama Allah. Kenapa? Di dunia kita sibuk bela agama, insya-Allah di alam kubur dan di yaumul mahsyar agama bela kita. Betul tak? Iya. Ini kita kena ingat. Ini saudara, saya terlibat dekat TikTok, masya-Allah tabarakallah, dah masuk tahun ketiga. Wallahi saya kata, ya Allah, ramai orang perlukan bantuan, bagi semangat ibu-ibu tunggal. Betul tak? Ya, ataupun ibu atau bapa, ibu yang suami dia tak solat langsung. Betul tak? Janganlah sedih. Kau ni, saya dah sedih, kau jangan bagi sedih. Ya, bapa yang suruh isteri jaga aurat tapi tak nak, asyik bangkang, bengkel, marah, jerit. Betul tak? Ataupun kita ada anak, ya, kita dah betulkan kehidupan kita, hubungan dengan Allah, tapi anak tak berubah. Kerja kita bukan ubah anak, kerja kita jadikan diri kita cermin diri. Betul tak? Percayalah, hari-hari anak tu duduk suluh kita, insya-Allah dia berubah. Betul tak? Betul tak? Iya. Kenapa kita wajib jadi cermin diri? Bila kita dilihat oleh kawan-kawan kita, percayalah, aku yakin apa yang aku buat lillahi ta'ala, kawan yang pandang, ya Allah, lembutkan hati dia supaya kami bersatu untuk agama, balik kepada engkau dalam keadaan engkau redai. Betul tak? Ini kita kena buat hari-hari. Ya. Dah sampai masa dia, kalau kita duduk berselawat tapi masih menjeling sana menjeling sini, mengata penat. Betul tak? Betul. Ini sedang berlaku. Stop.
Jangan lukakan hati kita kerana sombong kita, betul tak? Jangan rosakkan hati kita kerana ego kita. Orang yang bawa sifat-sifat mazmumah, Allah dah sebut, Allah benci dengan mereka, kerana itu sifat iblis laknatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena ingat, ambil peluang. Apa yang kita tulis bukan duduk atas kertas, tetapi ambil pada hati, tindakan, betul tak? Nanti masuk syurga buku kan kita. Sebab buku duk tulis cantik-cantik, handphone duk record cantik-cantik, handphone bergerak masuk syurga, engkau luar kat syurga, betul tak? Engkau record banyak-banyak tapi tak buat, betul? Betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Kita pergi satu majlis ilmu, dapat 1 atau 3, ambil benda tu, minta bantuan Allah. Ya Allah, hari ni aku dapat belajar, jangan sombong dengan kau, ya Allah. Aku tak tahu selama ni aku sombong dengan kau, ya Allah. Aku salah guna mata, aku salah guna lidah, aku salah guna telinga, hatta aku salah guna semua yang kau beri pada aku. Ampunkan aku, ya Allah. Ya, aku bertaubat bersungguh-sungguh, takkan ulangi lagi. Ya, esok kita buat lagi doa yang sama, tindakan yang sama. Buat 100 hari, buat 200 hari. Bila dah dapat buat, maksud dia tak ada alasan tak boleh buat, betul tak? Tak ada alasan. Alasan dia sebab kita duk ikut langkah syaitan. Padahal Allah dah bagi peringatan, wala tattabi'u khutuwatin syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Ini perintah Allah. Ya. Sebab tu kita kena ingat, orang yang berjaya bukan rumah besar, orang yang berjaya bukan pangkat besar, orang yang berjaya bukan kereta besar atau duit banyak. Orang yang berjaya Allah sebut dalam Al-Quran apa dia? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjaya atau beruntung orang yang beriman. Jadi orang yang beriman saja akan jadi orang yang berjaya. Ya, siapakah mereka? Allazina hum fi solatihim khashi'un. Orang-orang yang solatnya khusyuk. Makcik sampai hari solat khusyuk. Sedih kan makcik? Sampai sekarang Allah bagi perintah solat kepada Rasulullah SAW. Umur kita, kubur kata mari, dunia kata pergi, solat masih tak khusyuk. Tak risau ke? Kita risau kalau aku mati siapa bela anak aku, betul tak? Betul tak? Kalau aku mati siapa jaga rumah aku? Rumah ni tak kekal, dunia ni akan hancur, betul tak? Kullu man alaiha fan. Semua di atas bumi akan binasa. Betul tak? Kita kena risau akhirat kita. Orang yang tolak tawaran dunia, ambil tawaran Allah, dia lupa kemewahan di sana abadan-abadan, betul tak? Kekal selama-lamanya. Jom kita sama-sama doakan sesama kita. Ya, hand in hand, work together. Ya, sebagai jemaah, kan jemaah saja sebab kita bersaudara, betul tak? Kita bersaudara. Sama kita dekat sahabat dalam kereta, seronok kan? Kita nak ziarah keluarga kita yang kita tak pernah jumpa, duduknya jauh dan nak muntah dalam kereta. Tetapi berbaloi-baloi saya kata, betul tak? Selalu kita pergi holiday, dapat apa? Kadang-kadang maksiat, betul tak? Betul. Jauh perjalanan, orang kata luas pandangan. Bukan setakat luas pandangan, malah doa diterima Allah sebab kita musafir untuk agama, betul tak? Iya. Bagi tahu dekat jemaah yang ikut saya, jangan lupa nak tidur malam, doakan mereka yang jemput kita, ahli keluarga mereka, serta menjadi asbab hidayah seluruh alam perjuangan yang kita bawa hari ini. Ya. Saya pun tak lama, mungkin esok lusa mati, betul tak? Mana nak tahu hari ini tiba-tiba Allah bagi sambutan pelik, rupanya aku nak mati. Tak tahu. Masya Allah, jumpa juga orang-orang hebat, orang-orang baik yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, betul tak? Ya, kita tak tahu. Kita tahu tarikh lahir, tarikh mati tahu tak? Saya tahu salah. Ada orang tu telik kat saya. Banyaklah kau. Betul tak? Tarikh lahir kita rangi dengan seronok, betul tak? Ulat kuning, ayam panggang, betul makcik? Ya, makcik dan tua anak selalu celebrate birthday. Ya. Tapi apa kita nak celebrate hari mati kita? Betul tak? Tanya diri kita, sekarang ni persiapan dunia penting ke akhirat?
Dunia penting ke akhirat? Bohong. Bohong kalau dua-dua. Mana boleh bohong dua-dua? Allah kata apa? Ya, di sisi Allah, fa indallah fi sawabud dunya wal akhirah. Di sisi Allah saja ada dunia dan akhirat, betul tak? Tapi kalau kita bawa dunia, rugi sebab dunia dia dapat. Tapi kalau di sisi Allah, dunia dan akhirat dapat. Mana ada kita kata kena bawa dua-dua? Cari Allah, Allah bagi macam-macam. Hilang Allah, macam-macam hilang, betul tak? Iya. Kita tanya diri kita, Ustazah kami ni selalu duduk berselawat ramai-ramai tapi hati saya kosong, betul tak? Kenapa Ustazah? Sebab kita masih bermaksiat. Astaghfirullahaladzim. Ya. Kita berselawat ke atas kekasih Allah bagi Rasulullah SAW. Pada masa yang sama kita bermaksiat. Mulut tadi berselawat, mulut tadi mengata orang. Adil tak? Sebab itu hati kita kosong, betul tak? Ia tak boleh. Ya. Kita kena tinggalkan dosa. Dosa yang zahir dan dosa batin tadi, betul tak? Hidup kita bukan buat dosa. Hidup kita bertarung lawan nafsu jahat, lawan bisikan syaitan. Sebab zaman kita bukan macam zaman Nabi SAW, berperang darah-darah, betul tak? Hari ini kenapa kita kata hatiku berdarah, hatiku terluka? Sebab tak lawan nafsu jahat, bisikan syaitan, betul tak? Kita salah letak yang sepatutnya dalam hati kita. Sepatutnya dalam hati kita letak Allah dan Rasul itu, betul tak? Ya. Perasan tak? Bila kita sibuk buat kerja agama, jaga solat, baca Quran, berzikir, doakan orang, tak sempat nak buat jahat, betul tak? Ya. Malahan nak keluar jumpa orang pun rasa malu sebab kita ni tak bersih lagi, betul? Ya. Ini tujuan kita. Tapi kalau kita tak ambil kesedaran ni, tanyalah diri sendiri. Di manakah, sejauh manakah iman kita terhadap Allah? Tanya. Hati-hati. Kalau mati tak sempat bawa bekalan akhirat, susah hidup kita, betul tak? Ya, kita akan merangkak dalam neraka Allah. Jangan. Ya, kalau merangkak dapat selamat tak apa. Kalau tak dapat selamat, hancur, betul tak? Ya, sebab Nabi SAW bersabda, aku akan selamatkan kesemuanya kecuali mereka yang berpaling dari aku dan ingkar perintah Allah, betul tak? Ya. Kita berselawat tapi mulut tak jaga, mana boleh, betul tak? Tak boleh. Tak boleh. Dah berselawat, wajib jaga lidah. Ya. Mata kita pandang kertas selawat tadi, betul tak? Tapi mata tu lah tengok tak elok, mulut pula sambung tak elok, betul? Allah, Ustazah betulnya. Betul lah Ustazah. Sebab apa? Sebab saya pernah buat macam tu, betul tak? Saya bukannya orang tua lahir jadi baik, betul tak? Betul tak? Kita lahir hari pertama dah dosa. Pasal apa? Habis tengok nurse rambut kerinting. Betul tak? Betul tak? Ya. Mati disambut, lahir disambut, betul tak? Ya. Lahir tak ada baju, mati pun tak ada baju, betul tak? Lahir lemah, mati pun lemah. Nak pelagak tangan dia, cakap Mai. Abang Mai, tosok dia ketegak. Betul tak? Orang yang ketegak ni, bahasa moden dia keras kepala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul rajali ila Allahil 'aladul qasim." Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang keras kepala, suka membantah yang bermusuh. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Hati-hati. Teguran ini teguran tegas dari Allah, betul tak? Sebab kita dah lampau. Ya, kita pandai bisikkan kawan kita. Ustazah tu gagah. Islam tu lembut. Habis Ustazah lembut dah bagi ceramah lebih 2 tahun awak tak ubah, betul tak? Betul tak? Ustazah lembut, ustaz lembut yang berhemah bagi ceramah kat luar, kenapa tak ikut? Sombong. Betul tak? Sombong. Ada hati nak syurga, tetapi hubungan dengan Allah tak baik. Ingkar perintah Allah. Ini kita kena Allah suruh kita taat sebab Allah nak bagi apa? Nak bagi redha.
Hidup ini bukan kita punya, hidup ini Allah yang punya, betul tak? Sebab itu tubuh badan, keagungan zat, segala sumber dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Saya tak puas hati ustazah, siapa kata? Ya, Al-Quran kata. Al-Quran kata. Ingat, rugi sombong. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu jannata man kana fi qalbi misqalu zarratin min kibri. Takkan masuk syurga seseorang itu selagi ada sebesar biji sawi atau zarah dalam kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Buang sombong, delete sombong. Biar hati aku sakit sebab buang sombong. Yang sakit hati sebab buang sombong, Allah sedang kifarah kita, betul tak? Allah sedang bersihkan hati kita, betul tak? Ya Allah ustazah, saya dah jaga solat, saya dah baca Quran, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya dah bangun tengah malam qiyamul lail, tapi anak saya masih tak berubah. Berapa lama dah Kak beribadah? Dah 5 tahun. Tak apa Kak, sakit hati perangai anak, Allah sedang bersihkan hati kita dengan dosa-dosa, betul tak? Tak apa Kak, akak taat tadi adakah sebab nak ubah anak? Tak, akak taat sebab Allah, betul tak? Ya, kita taat sebab Allah. Wajib bijak sebab apa? Zalikal kitab minallahil azizil hakim. Ya, Allah tu maha mulia lagi maha bijaksana, betul tak? Ya, Al-Quran tadi yang kita kena balik. Sebab Al-Quran tadi kalam Allah. Kenapa kita disuruh baca Quran walaupun merangkak-rangkak, walaupun terpaksa belajar? Sebab orang yang merangkak-rangkak bermujahadah ke jalan Allah, mereka sedang mendapat apa? Rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena ingat. Ya. Takkanlah kita baca Quran perlu jadi pandai, betul tak? Kita tu daripada perut mak kita, walaupun sebaik-baik kejadian kena jatuh bangun, betul tak? Dari kecil kita dah diajar oleh Allah jatuh bangun balik, betul tak? Sama juga dalam iman kita, kejap keluar, kejap masuk, betul tak? Teruskan juga, betul tak? Kerana Allah tahu masa bila untuk tetapkan iman dalam hati kita, betul tak? Perjuangan belum selesai selagi lidah kita tak tinggalkan kejahatan. Perjuangan belum selesai selagi mata kita nampak kejahatan tapi lidah kita tak doakan kebaikan. Perjuangan belum selesai selagi telinga kita baca Quran tapi telinga tak dengar kalam-kalam yang dibacakan. Ini kita kena. Sebab itu baca Quran ngantuk. Sebab kita tak dengar apa yang kita baca. Konon-konon dengar, rupa tak dengar, betul tak? Mana mungkin benda kita dengar boleh tidur, betul tak? Betul tak? Ya, kita dah perasan dengar, rupanya mengantuk. Kalau kita dengar, takkan kita tidur. Sebab itu dalam solat kena dengar bacaan betul-betul, betul tak? Jadi kita fokus, kita khusyuk, betul? Ya. Mata pandang dengan kasih sayang, pandang dengan rasa takut, pandang dengan harapan kepada kalam Allah. Lidah baca dengan harapan Allah bagi kita menjiwai Al-Quran. Lidah baca dengan harapan kita tadi dapat kefahaman. Lidah baca tadi agar apa kalam-kalam yang bicara balik pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, syifa hati kita, betul tak? Ya. Ini kita kena ingat. Ya. Ya, sebab itu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.